Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Pastinya pagi ini satu pendedahan yang paling luar biasa yang saya pun tak jangka boleh ditemui di artikel mykmu.net. Tun Mahathir Mohamad dikatakan mula membentuk satu lagi langkah baru. Langkah tak tahu lagi apa nak diberi nama. Mahathir, hero yang ditendang, kata tajuk dalam ini, dan Mahathir mula bantu keluarga Malaysia kuasai UMNO. Menjadi persoalan besar kita pada pagi ini ialah, adakah Mahathir berniat nak masuk semula UMNO, nak goncang semula UMNO, atau nak baiki UMNO? Ramai pengulas politik dan penganalisis politik kata, kalau Tun Mahathir masuk semula dalam UMNO, UMNO bukan menjadi baik, tapi akan menjadi lebih tunggang langgang. Ini kerana apa yang dikehendaki oleh Tun Mahathir itu yang harus diikuti. Dia bertindak seperti kuku besi, diktator yang masih hidup, kata netizen. Dan kalau keinginan Tun Mahathir tak dapat diikuti, dia pasti akan kata bahawa UMNO kini dalam keadaan yang nazak. Saudara, tindakan Mahathir untuk membantu keluarga Malaysia mau menguasai UMNO semula bukanlah sesuatu yang baru. Perkara ini sudah lama dicanang dan sudah lama diperkatakan, diperdebatkan dalam media sosial maupun oleh pengulas politik. Dr. Mahathir kini betul-betul dalam keadaan yang tersepit. Adakah Mahathir akan masuk semula UMNO? Kerana ada cakap-cakap dan ada pengulas politik kata bahawa Tun Mahathir kini sedang mengatur langkah. Menurut sumber itu kata di dalam pendedahan sebelum ini mengatakan bahawa modus operandi Mahathir ialah beliau mahu akan menguasai PAS melalui SG4. Manakala Hamzah Zainuddin pula akan menguasai Parti Bersatu melalui langkah beliau. Dan Mahathir pula akan membantu geng-geng keluarga Malaysia untuk menguasai UMNO. Selepas tiga perkara tersebut dapat direalisasikan oleh Mahathir, maka beliau akan membuat penjajaran baru politik Malaysia dan membentuk satu gabungan baru semata-mata dengan satu tujuan sahaja, mahu menumbangkan Anwar Ibrahim dan kerajaan Malaysia. Tetapi rakyat Malaysia sudah muak sebenarnya dengan gerakan-gerakan seperti ini. Gerakan seperti ini sebenarnya bukan lagi gerakan untuk memulihkan Malaysia, tetapi sekadar untuk menyelamatkan diri dan untuk berkuasa semula. Apalagi nak diselamatkan sekarang? Saya nak tanya semua yang menonton video ini. Kalau nak kata nak selamatkan Malaysia dari siapa? Nak selamatkan Malaysia untuk apa? Apalagi yang perlu mau diselamatkan? Ekonomi Malaysia sekarang ekonomi yang terbaik. Bahkan ringgit Malaysia disebut sebagai mata wang paling terbaik di dunia sekarang ini. Jadi nak selamatkan dari mana? Dari sudut mana? Dan apa pula? Hanya satu perkara yang mungkin tidak disukai oleh geng-geng yang nak selamatkan Malaysia kononnya itu, yaitu tindakan Anwar Ibrahim memerangi rasuah habis-habisan, besar-besaran, dan menghabiskan semua tukang sakau dan juga mengamalkan tata kelola yang baik. Mungkinkah itulah yang tidak diingini dan mau diselamatkan oleh mereka? Tun Mahathir dalam keadaan tersepit. Kedua-dua anak beliau, Mirzan dan Muqzani, terpaksa akur untuk mengisytiharkan harta kepada SPRM. Pengisytiharan harta Mirzan dan Muqzani dijangka akan membuka lebih banyak cerita yang selama ini tersembunyi. Manakala Daim Zainuddin pula kini menemui jalan buntu untuk mengelakkan diri dari mengisytihar harta. Cubaan terkini Daim adalah dengan menggunakan Bloomberg untuk menimbulkan persepsi salah guna kuasa terhadap kes yang sedang beliau hadapi. Saudara, tetapi usaha itu dilihat kurang berjaya kerana
kurang mendapat liputan dari media. Kalaupun ada media yang membuat liputan, hanyalah media yang dimiliki individu tertentu yang sememangnya diketahui pro Mahathir Mohamad. Sekiranya Daim diheret ke mahkamah, akan terbongkar segala pelbagai skandal yang selama ini disorok di bawah karpet. Dr. Mahathir kuasai UMNO, PAS dan PPBM. Satu-satunya jalan untuk Dr. Mahathir melepaskan diri beliau adalah anak-anak beliau dan kroni beliau adalah dengan menjatuhkan kerajaan sedia ada, yaitu kerajaan perpaduan pimpinan Anwar Ibrahim ini. Tiada keperluan untuk Dr. Mahathir menjatuhkan kerajaan sekarang dengan segera. Kes-kes bakal dihadapi oleh beliau, anak-anak dan kroni sudah pasti akan memakan masa yang panjang. Cukup sekiranya kerajaan dapat ditukar selepas PRU 16. Untuk menukar kerajaan, Dr. Mahathir perlu menguasai UMNO, PAS dan PPBM. Dr. Mahathir sudah dapat mempengaruhi PAS. Kini beliau perlu menguasai UMNO dan PPBM. Bekas pemimpin UMNO dari kem keluarga Malaysia dilihat sudah berjaya mempengaruhi PPBM dengan mewujudkan kem yang bakal menyingkirkan Muhyiddin. Ianya telah digerakkan oleh pemimpin keluarga Malaysia yang kini berada di luar UMNO. Kini, mereka hanya perlu memastikan Hamzah Zainuddin memenangi jawatan timbalan Presiden PPBM atau Parti Bersatu. Selepas itu, segala-galanya akan digerakkan mengikut skrip yang sudah Mahathir sediakan. Bagi pemimpin keluarga Malaysia yang masih berada di dalam UMNO, tugas mereka agak sukar. Pengaruh dan penguasaan Datuk Seri Zahid Hamidi terhadap pemimpin dan akar umbi UMNO sangat kukuh. Lalu Dr. Mahathir mula menghasut dengan tulisan beliau yang kononnya UMNO kini sudah tergelincir dari perjuangan asal. UMNO digambarkan sebagai sebuah parti yang dipenuhi dengan pemimpin yang berjuang untuk kesenangan dan harta, sanggup melakukan apa sahaja agar keperluan peribadi dipenuhi. Tetapi kita semua melihat apa yang ditulis Dr. Mahathir itu adalah ibarat menulis mengenai diri beliau sendiri. Menggunakan parti untuk kepentingan peribadi dan kroni, cukup-cukuplah Tun Mahathir. Mahathir mula bantu keluarga Malaysia kuasai UMNO. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Jumpa lagi. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ada persoalan besar timbul hari ini. Adakah Muhyiddin Yassin akan dipecat sebagai Presiden Parti Bersatu? Saya ulang sekali lagi. Adakah Muhyiddin Yassin akan dipecat sebagai Presiden Bersatu? Saudara-saudara sekalian, semua ini muncul daripada analisis yang kita buat, yaitu berkaitan dengan tim pasukan Muhyiddin. Yang kita tahu ialah Azmin Ali dan Peja ialah pasukan Muhyiddin Yassin. Dalam Parti Bersatu, seperti yang diulas oleh penganalisis politik dan juga pemerhati politik, ada dua kem. Kem yang pertama disebut kem Hamzah Zainuddin. Kem yang kedua disebut kem Muhyiddin Yassin. Kem Hamzah Zainuddin dianggotai oleh timnya sendiri, dan menurut satu laporan di Malaysia mykmu.net menyebut keluarga Malaysia benarnya bersama dengan tim Hamzah. Keluarga Malaysia yang Anda tahu, pastinya Anda tahu, ialah Ismail Sabri Yaakob dan geng-gengnya. Disebut dalam laporan dalam mykmu.net, keluarga Malaysia bersama tim Hamzah. Tim Hamzah, sumber dari PPBM memberitahu, ekoran kekalahan yang memalukan calon PPBM di pilihan raya kecil mahkota membuatkan kedudukan Muhyiddin ibarat telur di hujung tanduk.
Di dalam PPBM di mana beliau menjadi presiden sudah mula ada konspirasi untuk merehatkan ataupun dengan kata yang lain mungkin mahu memecat Muhyiddin dari terus memimpin parti tersebut. Sehubungan dengan itu, satu laporan juga telah kita dapat dalam Harapan Daily menyebut, adakah benar Bersatu tumpas di mahkota kerana salah Azmin Ali? Hubungannya dengan Muhyiddin Yassin itu sangat dekat, yaitu Azmin Ali adalah tim pasukan Muhyiddin Yassin. Ada yang menyebut menurut sumber daripada nama sumber yang tidak dinamakan, pemimpin Bersatu yang tidak mahu dinamakan itu, menyatakan bahawa kekalahan Parti Bersatu dalam PRK Dewan Undangan Negeri Mahkota kini mula digalaskan, mula diletakkan di atas bahu Azmin Ali. Dan apabila Azmin Ali dijadikan kambing hitam ataupun dijadikan punca kekalahan PRK Dewan Undangan Negeri Mahkota Bersatu, maka ia juga akan turut menjejaskan reputasi Muhyiddin dan pasukannya. Dengan menurut laporan ini, Azmin Ali tidak mahu menyatakan bahawa Azmin Ali tidak membuat kerja yang baik untuk memastikan mobilisasi jentera PN. Kata sumber itu lagi, Azmin tidak menguruskan atau mengkoordinasi jentera pilihan raya dengan baik, dengan betul, kata sumber itu kepada laporan FMT. Pusat Operasi Perikatan Nasional tidak berkomunikasi dengan jentera luar sebaiknya. Ketika mengaturkan kempen, kata sumber tersebut merujuk kepada jentera parti dari luar Johor. Hasilnya, mereka tidak datang. Azmin yang juga ketua penerangan PN hanya mengharapkan ahli Bersatu yang menyokongnya, kata laporan ini. Sumber tersebut juga menyatakan bahawa Azmin sepatutnya mendapatkan pemimpin komponen lain untuk turut sama berkempen untuk calon. Tapi apa yang berlaku menurut laporan ini, Azmin tidak menguruskannya dengan sebaik-baiknya dan hasilnya mereka tidak datang. Kembali semula kepada isu Muhyiddin Yassin mungkin akan dipecat ialah apabila dalam laporan di mycmu.net, Setiausaha Agung PPBM, Hamzah Zainuddin sudah mengesahkan untuk bertanding jawatan timbalan Presiden PPBM dalam pemilihan parti yang akan datang. Sekiranya Hamzah Zainuddin menjadi sebagai jawatan timbalan Presiden, maka dia boleh membuat satu AGM ataupun satu mesyuarat agung tergempar mungkin untuk mengancam kedudukan Presiden Parti, yaitu Muhyiddin Yassin. Manakala menurut laporan ini untuk menyelamatkan kedudukan beliau sebagai Presiden Parti, yaitu Muhyiddin Yassin pula dikatakan sudah mengarahkan Azmin Ali untuk mencabar Hamzah. Namun apa yang terjadi? Tak tahulah. Beranikah Azmin Ali mencabar Hamzah? Kerana kalau Azmin Ali menjadi timbalan Presiden, sangat selamatlah Muhyiddin. Antara beberapa pemimpin PPBM yang berada dalam kem Muhyiddin ialah Azmin Ali sendiri dan Ahmad Faizal Azumupeja dan juga Radzi Jidin. Mereka inilah yang diharapkan oleh Muhyiddin untuk menyelamatkan beliau daripada ditumbangkan atau dipecat sebagai Presiden. Peja sudah pasti mahu menggagalkan usaha Hamzah kerana disebabkan desakan Hamzah telah menyebabkan beliau dikambing hitamkan. Tetapi Hamzah sebenarnya menurut laporan ini tidak bersendirian dalam menghadapi cabaran dari kem Muhyiddin dan juga kem Azmin Ali. Beliau dikatakan telah mendapatkan sokongan padu daripada beberapa pemimpin dari keluarga Malaysia. Dari keluarga Malaysia ini pastinya merujuk kepada kepimpinan UMNO sendiri. Mungkin ada yang menganggap pemimpin UMNO sendiri. Mungkin ada yang menganggap teori ini tidak relevan kerana keluarga Malaysia berada di luar PPBM. Jangan lupa, keluarga Malaysia mendapat sokongan yang kuat
dari mantan Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad. Kecuali Khairi Jamaluddin KJ, Dr. Mahathir tidak ada masalah dengan pemimpin lain dari keluarga Malaysia berbanding dengan Muhyiddin dan Azmin Ali yang masih ada unfinished business antara mereka bertiga. Pengaruh Dr. Mahathir di dalam PPBM tidak boleh dipandang ringan. Sebenarnya, Dr. Mahathir masih mempunyai saki-baki pengaruh dalam PPBM itu. Tak boleh dinafikan kerana dia ialah antara pengasas kepada Parti Bersatu. Lebih menarik lagi, anak darah pinggitan yang menjadi rebutan antara kedua-dua kem tersebut ialah Ronald Kiandi. Kedua-dua kem dikatakan sedang berusaha bersungguh-sungguh untuk memikat Ronald Kiandi. Apa agenda Dr. Mahathir dalam perebutan dalam PPBM? Tidak sukar untuk kita jangkakan. Agenda Dr. Mahathir adalah untuk menumbangkan kerajaan sekarang. Satu-satunya cara untuk Dr. Mahathir melepaskan diri beliau dan anak-anak beliau dari kes mahkamah adalah dengan menjatuhkan kerajaan. Hasrat Dr. Mahathir disuarakan dengan jelas melalui Ketua Penerangan PPBM, Razali Idris, apabila Razali mencabar Anwar untuk membubarkan parlimen bagi memberi laluan kepada pilihan raya umum ke-16. Apa yang membuatkan Dr. Mahathir yakin sekiranya pilihan raya umum diadakan, kerajaan sekarang akan tumbang? Itu persoalannya. Jawapannya mudah. Ada pada kenyataan yang dibuat oleh ahli parlimen Parit Buntar dari PAS, Muhammad Misbahul Munir bin Masduki. Secara terbuka beliau mengatakan PAS sedia menolak PPBM untuk bekerjasama dengan UMNO. Tetapi sekiranya Hamzah Zainuddin berjaya menjadi presiden PPBM dan UMNO serta PAS bekerjasama, maka strategi Dr. Mahathir akan berjaya. Sementara keluarga Malaysia pula akan diberi dua peranan utama. Kumpulan pertama akan cuba menguasai PPBM yang dipimpin oleh Hamzah Zainuddin. Dan kumpulan kedua pula akan cuba menjatuhkan Datuk Seri Zahid Hamidi untuk menguasai UMNO. Manakala PAS pula akan cuba dikuasai oleh Dr. Mahathir kerana beliau sudah mula mengukuhkan pengaruh melalui jawatan penasihat ekonomi SG4. Sebab itulah Dr. Mahathir berani berkata, walaupun ada majoriti 2/3, Anwar boleh jatuh bila-bila masa. Jadi, kepada pihak yang berkenan, berhati-hatilah di jalan raya. Legend sudah berbunyi, keluarga Malaysia mula mengatur strategi. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda.